jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita berada pada malam 19 Ramadan. Maknanya kita berada lebih kurang dalam 10 hari lagi habislah Ramadan. Dan akan masuk bahagian yang paling penting dalam Ramadan. Ramadan tu dibahagikan pada 3 bahagian. Awalul rahmah, wa awsatuhul maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahnya pengampunan Allah, dan akhirnya melepaskan daripada neraka Allah. Kalau kita tengok senario di antara 3 bahagian itu, kita telah melepasi zaman yang awal dipenuhi dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan pasal ni kita berada pasal malam-malam yang Allah ampunkan dosa-dosa manusia. Ada kadang-kadang disebut dalam hadis, ada orang yang nama dia tersenarai sebagai ahli neraka. Nama dia tersenarai sebagai ahli neraka. Cuma Allah Ta'ala tunggu dia bertaubat. Allah tunggu dia minta ampun je. Dan sebaik-baik waktu Allah Ta'ala nak supaya kita minta ampun tu ialah zaman bulan-bulan yang Allah sedia mengampunkan dosa manusia. Sebab tu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat pemurahnya, dia menjadikan sebulan Ramadan ni sebagai bulan-bulan yang dibuka pintu taubat seluas-luasnya, dibuka pintu pengampunan sebanyak-banyaknya, dan dibuka pintu keberkatan untuk segala-gala kehidupan kita. Dan biasa bila masuk 15 terakhir ataupun 10 terakhir ni, yang paling kita tuntut, yang paling cari ialah Lailatul Qadar. Sebut memburu Lailatul Qadar, mencari, sebab Nabi suruh cari. Nabi beritahu para sahabat, intai-intailah Lailatul Qadar. Intai-intai Lailatul Qadar. Nabi suruh bila malam hari menjelma, Nabi suruh kita cuba tengok. Intai Lailatul Qadar, maknanya Lailatul Qadar ada tanda dia. Ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Disebut dalam banyak hadis, disebut juga oleh para banyak pandangan ulama yang biasa menemui Lailatul Qadar, bahawa Lailatul Qadar itu satu malam yang cuacanya tidak sejuk sangat, tidak panas sangat. Dia nyaman. Kalau hujan turun pun hujan yang diberkati Allah, hujan renyai-renyai sekejap. Dan malam itu disebut langit kelihatan cerah walaupun tak ada bulan. Dan pada malam tu suasana sangat tenang. Keesokan harinya matahari akan terbit seumpama bulan purnama. Waktu dia mula terbit, waktu dia mula naik tu, tuan-tuan boleh tengok dia nampak bingkai tepi dia, sebelum dia memancar panas. Dia naik tu dalam keadaan begitu. Banyak perbahasan para ulama tentang itu. Cuma Allah Ta'ala ni dia sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam itu qadar. Apa istimewa sangat tu Qadar ni? Ada 4 keistimewaan Lailatul Qadar. Yang pertama, malam tu Allah Ta'ala turunkan Quran serentak 30 juzuk. Daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia 30 juzuk. Dan turun cara runcit-runcit daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, 22 tahun, 6 bulan, 23 hari, begitulah. Perbahasan dengan tempo-tempo tu berbeza di antara pendapat para ulama. Dan ayat pertama tu ialah ayat Iqra. Iqra tu turun pada 17 Ramadan. Itu kadang-kadang kita, ada orang kata kalau Quran turun pada Lailatul Qadar, bermakna Lailatul Qadar tu 17 Ramadan. Bukan. Dia Lailatul Qadar tu turun pada satu malam yang Allah Ta'ala sembunyikan. Sampai Allah tanya, wa ma adraka ma lailatul, kamu tahu tak apa Lailatul Qadar? Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, bila kita buka Quran ni, kadang-kadang kita jumpa Allah tanya, macam ayat ni, wa ma adraka ma, kamu tahu tak apa Lailatul Qadar? Tanya ni bukan suruh jawab, tuan-tuan. Tanya ni untuk tarik perhatian. Macam kita baca Quran, Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu kiamat? Tanya ni bukan suruh jawab. Macam salam juga. Ada salam wajib jawab. Ada salam tak wajib jawab. Ada salam kita tak nak dengar jawapan.
Salam wajib jawab. Kita jumpa kawan-kawan kita, kita beri salam. Memang wajib jawab. Yang beri salam sunat, jawab salam wajib. Ada salam yang tak wajib jawab. Iaitu salam dalam semayang. Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jawab, Waalaikumsalam. Kan? Jadi ada orang tanya, dia kata salam dalam semayang ni salam kepada siapa? Siapa jawab salam tu? Jawapannya salam itu ialah kepada malaikat yang berada di sebelah kiri dan kanan kita. Raqib dan Atid. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu lagi salam yang kita tak nak dengar jawapan. Kita naik atas kubur. Bila masuk kubur, sunat kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlul diyar. Ya. Kalau tak nak dengar jawapan, kita nak. Kalau jawab, saya ingat tak masuk kubur. Tak masuk tak. Jadi, Lailatul Qadar ni Allah tanya. Tanya ni bukan nak jawab. Tanya ni untuk tarik perhatian. Wa ma adraka ma itu. Kamu tahu tak apa Lailatul Qadar? Lalu Allah jawab. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ialah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada orang kata Lailatul Qadar bersamaan 83 tahun. Bukan. Perbahasan ulama, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa ribu? Wallahu alam. Ada yang mengatakan, pendapat kedua yang agak kuat juga, perkataan 1000 dalam Quran bukan menunjukkan bilangan yang 1000, tapi menunjukkan banyak. Jumlah yang banyak. Bila kita jumpa Quran sebut 1000, bukan bilangan dia mesti 1000, bukan. 1000 tu jumlah yang sangat besar, sangat banyak. Macam kita lah, kita menghadap raja-raja. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ribu je sebut, tak ada sebut juta. Kan? Ada orang sebut ampun tuanku berjuta-juta ampun, tak ada. Ribu je. Ribu pun kira banyak betul tuan-tuan. Ya. Kita jumpa ayat Quran, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Itu ayat dipanggil ayat 1000 dinar. Ya. Ayat panggil orang Melayu panggil ayat 1000 dinar. Ayat ini berhubung dengan seorang sahabat Nabi. Ya. Namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa nama dia? Dia ni pergi berperang zaman Nabi SAW. Ya. Ya. Dia pergi perang bersama Nabi, bersama para sahabat dalam satu misi peperangan. Ya. Dan dia ni minta izin pada mak dia dengan ayah dia untuk turut berperang. Ada satu perangan musuh datang serang Nabi di Madinah. Maka tentera Islam dihantar dalam rombongan tersebut. Ya. Maka Nabi SAW ya, mengantar dia. Dia ikut sama dalam peperangan tersebut. Cuma peliknya, setelah tentera tu balik, ya, Allah maksud saya ingat nama dia, sahabat dia. Ya. Siapa ingat nama dia? Allah maksud saya nama. Tak apa nanti kalau saya ingat, saya sebut. Ya. Bila dia balik peperangan, mak dia cari dia, ayah dia cari dia, tak ada. Ya. Tanya Nabi, ya Rasulullah, mana pergi anak aku? Ya. Nabi tengok, Nabi tanya sahabat, mana pergi? Sahabat tak tahu. Ya. Tak tahu dia pergi ke mana. Ya. Nak kata dia mati, tak ada jenazah. Nak kata ditawan oleh musuh, tak ada pula. Cuma sahabat tak tahu dia pergi ke mana. Tapi dia pergi perang. Ya. Tak balik. Ya. Dan lalu Nabi ni pesan pada ibunya, ni amalan bagus. Nabi pesan pada ayah dia, pada mak dia, Nabi kata, aku tak tahu anak kamu pergi ke mana. Berita dia mati tak ada, berita dia cedera pun tak ada, dengar cerita ditawan oleh musuh pun tak tahu, sahabat pun tak tahu. Lalu Nabi pesan pada ayah dia, hendaklah kamu berzikir. Nabi suruh dia doa pada Allah dengan satu zikir, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Lalu ayah dia, Allahumma shalli nama, tak ingat nama.
Ayah dia pun malam tu, sepanjang malam dia kata kami malam tu duk berdoa, duk berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadis disebut, zikir ni kanzum min kunuzil jannah. Siapa-siapa berzikir dengan la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, zikir ni ialah gedung pembendaraan khazanah kekayaan Allah. Terutamalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni hidup ni ada masa kita habis ikhtiar. Habis ikhtiar. Sakit, minta maaf sebut kalau kadang orang kena kanser. Doktor kata tak ada ubat. Bolehlah kemo, boleh begitu, tapi nak rawat, nak pulih, payah. Ada masa kadang-kadang sahabat kita kena COVID tahap 5 ditidurkan. Apa nak buat? Amalkan zikir. Bila kita ikhtiarlah, tapi kita kena ingat ada benda di luar kemampuan kita. Lalu dia pun zikir. Berzikir-zikir tengah malam, pintu rumah dia ketuk. Dia buka pintu, dia tengok anak dia balik. Anak dia balik bersama-sama beberapa ekor kambing nak balik. Ayah dia tanya dia, kamu pergi ke mana? Pergi perang ke pergi curi kambing? Dia kata, aku pergi perang ayah. Aku perang bersama para sahabat. Tengah kecamuk perang tu, tiba-tiba aku ditarik keluar. Musuh tangkap dia, buat lari keluar. Dalam keadaan sahabat lain tak tengok dia. Seorang pun tak perasan. Lalu aku ditambak, diikat kaki dengan tangan, dengan rantai. Diletakkan di atas tanah, tidak diberi minum, tidak diberi makan. Dia letak atas padang pasir, begitu je. Dan dia tak boleh bergerak langsung. Dia kata tak tahu, tiba-tiba saja rantai yang mengikat dia terbuka. Terbuka sendiri. Ini kisah benar yang berlaku pada sahabat Nabi SAW, dan Nabi masih hidup waktu itu. Nabi membenarkan. Dia kata, aku pun bangun, musuh-musuh tengah tidur keletihan berperang. Lalu aku tengok ada 4-5 ekor kambing, dia pun ambil kambing tu buat balik. Sebab pergi perang, harta rampasan perang, buat balik. Tengah dia berjalan, tiba-tiba satu makhluk Allah Ta'ala turun, menghamparkan sayapnya, seolah menyuruh aku naik. Aku pun naik. Ini kisah sahabat yang menunggang malaikat. Sahabat yang mengendarai malaikat. Malaikat bentang sayap dia. Malaikat ni uli ajnihatin masna wa sulasa. Malaikat ni ada yang 2 sayap, ada 3 sayap, ada 4 sayap. Jibril dan 600 sayap. Lalu aku dibawa turun depan rumah, kata dia. Alhamdulillah. Tu cerita anak dia. Lalu kata bapak dia, tak apalah, pagi-pagi besok kita pergi jumpa Nabi SAW. Sampai depan Nabi, tak sempat dia cerita apa yang berlaku. Nabi beritahu, Jibril AS telah buat turun ayat kepadaku. Mengkhabarkan berita gembira tentang anak dia ni. Maka Nabi baca Al-Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu kulli syai'in qadra. Siapa-siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, nasihat Allah sediakan jalan keluar kepada masalah yang kita hadapi. Ada jalan keluar tuan-tuan, kadang-kadang sikit je. Cuma Tuhan nak kita mungkin nak uji kesabaran sikit, nak uji kekuatan kita, sebab manusia bila dia habis ikhtiar, dia kuat bergantung dengan Tuhan. Sebab tu orang kena COVID, mesti semai hajat. Tapi kalau dia kena gatal, apa semua, tak semai hajat. Kena COVID, istighfar. Yang tak pernah minta ampun. Yang tak pernah bertobat. Yang tak pernah semayang. Pasal apa? Sebab COVID ni boleh bawa mati. Tapi kalau dia kena kurap, tak semai hajat. Kena penyakit gatal, semai hajat. Tak ada. Tak mati. Begitulah. Bila manusia habis ikhtiar, dia kuat bergantung dengan Allah. Bila kita rasa kita boleh ikhtiar, kita kurang bergantung pada Allah SWT. Masya Allah. Sebab itu Allah kata, malam yang Qadar itu lebih baik 1000 bulan. Bukan bersamaan 1000 bulan. Lebih baik pada 1000 bulan. Itu satu. Yang kedua, tanazzalul malaikah.
Malam tu malaikat-malaikat turun. Ya, waruh. Orang zaman dulu diterjemahkan ruh ni ruh orang mati. Ya, dia kata malam tu ruh orang mati balik. Sebab tu setengah rumah tu dia pasang lampu pelita, pasang pelita keliling rumah. Pasang pelita sekarang ni saja-saja pasang suka-suka. Dulu pasang pelita ni kerana kepercayaan malam tu roh orang mati balik. Pasang pelita dia ingat orang mati balik pakai spek hitam kan. Ar-ruh di sini bukan roh orang mati. Ar-ruh di sini ialah Jibril alaihissalam. Maksudnya malam tu qadar, malaikat turun, Jibril pun turun. Tu maksud dia. Bila Jibril pun turun, bukan sebarangan malam lah. Ya, Jibril sendiri pun turun. Ya, jadi malam itu, ya, malaikat-malaikat turun, digandakan pahala, digandakan amal. Ulama bahas, kalau orang buat maksiat pada malam tu dapat dosa berganda ke tidak? Ya. Malam itu, kalau orang buat amal soleh, digandakan pahala dia. Kalau buat maksiat, orang yang buat maksiat pada malam tu qadar, ya, maka dosa dia, amalan dia, ada yang berpendapat digandakan sebagaimana digandakan pahala. Na'udzubillah. Termasuk pendapat Ibnu Umar tentang bab ibadah, orang yang beribadah di Masjidil Haram, di Mekah, tanah haram Mekah, digandakan pahala. Semayang sana, 1 rakaat 100,000 rakaat tempat lain. Kalau dia buat maksiat macam mana? Kata Ibnu Umar, kalau dia buat maksiat, digandakan dosa. Tak sama kita buat maksiat di luar tanah haram dengan buat maksiat dalam tanah haram. Pendapat yang mengatakan bahawa digandakan kebaikan. Pahala-pahala saja. Adapun maksiat dosa tidak digandakan Allah. Ini pendapat sebab tak ada nas yang qat'i. Tapi yang jelasnya, ya, pada malam tersebut Allah Ta'ala, ya, gandakan kebajikan. Ya. Kita buat baik malam tu, Masya Allah. Ya. Yang akhir sekali, yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam ayat tu, iaitu para malaikat tu akan mengucap salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam, malaikat tu mengucap salam, mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, pengampunan. Ya, itulah malaikat turun berduyun tu. Lalu malaikat tu mendoakan. Sampai bila? Sampai terbit fajar. Bila terbit fajar, habislah itu qadar. Itu qadar berakhir. Sikit nak untuk penutup. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bila seorang tu batuk, sakit tekak, demam, elok pergi test COVID. Pasal apa? Itu simptom COVID. Baik. Kalau orang tu sakit perut, pergi jumpa doktor, doktor akan cek, tanya, makan apa? Takut-takut sakit perut tu kerana salah makan. Bermakna, mesti ada punca dia. Ya, mesti ada sebab. Sakit ni mesti ada sebab. Sama juga ibadah. Minta maaf. Ada orang kadang-kadang payah benar nak sembahyang tahajud. Pasal apa payah sangat ni? Cuba tanya diri kita lah, kita tanya diri kita, tanya orang lain. Tanya kita. Pasal apa payah sangat sembahyang tahajud? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Padahal bangun dah, pergi dah bilik air. Masuk bilik air dah. Ya. Mudah je ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat. Ya. Kadang-kadang kita bangun nak sahur. Dah masuk bilik air, dah buang air apa semua. Makan-makan, tak sembahyang tahajud. Pasal apa tak boleh sembahyang tahajud? Mesti kita tanya. Ya. Ulama-ulama dalam menghuraikan, tahajud ni dia berkat rapat dengan amal sebelum tidur. Kita buat apa sebelum tidur? Ya. Kadang-kadang zaman kita ni habis banyak masa sangat duk main handphone tengah malam sebelum tidur. Ya. Duk gata pergi tengok baca semua, Facebook tengok apa, tengok tu, tengok ni, tidur. Memang payah tahajud tuan-tuan. Memang payah tahajud. Dia berkait rapat dengan apa yang kita buat sebelum tidur. Yang kedua,
Kenapa payah sangat nak sembahyang sunat duha? Ya. Kenapa payah sangat nak sembahyang sunat duha? Duha ni dia berkait rapat dengan sedekah. Orang yang payah sedekah, payah sembahyang sunat duha. Ya. Dia mesti ada amalan, timbal balas dia. Kenapa payah sangat kita nak sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, fardu? Mesti ada sebab. Ya. Kadang-kadang kita duk mengingat Allah apa-apalah, seolah Allah tak izin, kita payah sangat kita nak buat amal. Ya. Cuma terasa beza bila masuk Ramadan, terasa ringan. Orang yang tak pernah tahajud, sekarang boleh tahajud. Orang tak pernah baca Quran, boleh baca Quran. Orang tak pernah datang awal ke masjid, datang awal. Orang tak pernah sembahyang sunat. Tuan-tuan, bukan mudah ni. Cuba cek, malam pertama, malam raya, nak sembahyang sunat lepas isyak, 4 rakaat. 4 rakaat. Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang isyak 4 rakaat, siapa-siapa yang sembahyang sunat lepas isyak 4 rakaat, sama dengan dia sembahyang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Ya. Bunyi mudah. Payah tuan-tuan. Sama dengan hadis Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang sunat selepas Zuhur 4 rakaat, tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat. Sepatutnya lah, usikum wa iyaya. Kalau kita dah jumpa hadis macam ni tuan-tuan, Nabi kata siapa-siapa sembahyang sunat lepas Zuhur 4 rakaat, dan hadis lain kata, dan sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat, tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka di akhirat. Tentu kita nak tuan-tuan. Mesti kita nak sebab Allah tak sentuh api neraka tubuh kita. Tapi kenapa payah sangat nak buat? 2 rakaat okey. Nak buat 4 tu payah sangat. 2 boleh. 2 ramai orang buat. Tapi 4, Allah Rabbi. Macam mana kita nak buat 4? Nak buat 4 ialah dengan semayang terus 4 rakaat. Bukan 2-2. Bukan 2-2. Walaupun sunat, Nabi kata semayang sunat ni malam hari 2-2. Malam hari 2 salam. 2 salam. Semayang sunat siang hari boleh 4-4. Jadi kalau kita nak semayang sunat sebelum Zuhur, kita kena buat 4 rakaat. Tapi Tok Bilal pun duk tengok tak habis-habis dia semayang. Tok Bilal pun nak kamak dah. Ni pun satu penyakit juga. Jadi tuan sekalian, tak apalah. Saya nak sebut supaya saya nasihatkan diri saya dan semua bahawa benda masa ni, benda besar sebegini ni, benar-benar suatu amalan yang Allah Ta'ala nak bagi. Bagi, ambil lah. Tapi kita kena ingat, setiap amalan, setiap benda kita buat, dia mesti reflect kepada amal kita. Okay. Orang yang berkira dengan Allah, Allah berkira dengan dia. Kenapa payah sangat rezeki? Cuba contek. Okay. Rezeki payah ni kadang-kadang sebab kita berkira sangat. Sedekah ni sedekah lah. Walaupun sikit. Ada 3 amalan tak boleh tinggal setiap hari. Okay. Ada 3 amalan yang tak boleh tinggal setiap hari. Pertama, jangan tinggal sedekah. Setiap hari. Walaupun sikit. Walaupun sekadar 10 sen, walaupun sekadar RM1, RM2. Tapi jangan tinggal sedekah. Yang kedua, setiap hari jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Quran setiap hari. Ya. Sebab Quran ni Allah Rabbi. Ya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak supaya tidak nyanyuk waktu tua, bacalah Quran. Ya. Tuan-tuan nak supaya Allah Ta'ala pelihara iman kita sampai hujung hidup kita, bacalah Quran. Ya. Quran memang hebatlah. Ya. Kita tengok dapat pahala. Tengok hadis tak dapat pahala. Tengok dapat pahala, tengok Quran. Tengok Kaabah dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Tengok isteri, belum tentu dapat pahala. Silap-silap dapat dosa. Apa tengok-tengok? Orang Melayu tengok tak bagi tu. Yang ketiga, setiap hari setiap hari usahalah untuk menambahkan ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Nabi, "Iza ata alayya yauman la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burakali fi tulu'i syamsi zalikal yaum." Kalaulah aku hidup satu hari dan tidak bertambah sebarang ilmu yang mendekatkan aku dengan Allah Ta'ala, tu Rasulullah tu, maka hilanglah keberkatan terbitnya matahari hari tersebut.
Sekarang banyak sumber ilmu kita boleh baca buku, kita boleh tengok. Sumber ilmu kita banyak. Live kuliah ceramah sepanjang Ramadan ni, buka je bila mana pun. Sentiasa ada. Petang pun ada, malam, lepas maghrib ada, lepas tarawih ada, lepas subuh ada. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menambahkan ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya suka tambah satu lagi, kalau bolehlah, jangan tinggal selawat pada Nabi SAW sekurang-kurang 100 kali sehari. 100 kali sehari. Kenapa saya sebut 100? Sebab Nabi sebut, ada hadis. Nabi kata, siapa-siapa yang selawat padaku 100 kali sehari, Allah kurniakan padanya 3. Pertama, dia tidak kena sifat munafik. Yang kedua, dibangkitkan di akhirat bersama Nabi SAW. Yang ketiga, kata Nabi, tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat. Ya, benda yang kita boleh buat lah. Saya sebut ni benda yang mudah, yang kita boleh buat. Cuma nak istiqamah je. Boleh buat. Lepas dengar ceramah ni, semangatlah. InsyaAllah. 1000 pun, insyaAllah. Macam kita dengar ceramah. Fadilat semayang sunat. Oh, kita pun semangat. Lepas asar, semayang sunat lagi. Oh, tu masa. Tengah semangat tu. Apa pun, insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati hidup kita. Baki-baki ni kita doa. Allah Ta'ala rahmati bapa kita dalam kubur. Dan selalu mara kita, dan Allah terima amal ibadah kita. Wallahu alam. InsyaAllah panjang umur jumpa semula pada masa-masa akan datang. InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Wardanna warda'anna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Wa sabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Okey, anda semua melihat sungai ni airnya terus mengalir, tak berhenti. Entah berapa puluh tahun beginilah alirannya terus mengalir, tidak berhenti-henti. Suka tak kita mendapat pahala seumpama sungai yang mengalir yang tidak berhenti? Tentu semua kita nak supaya pahala kita berterusan, ya, mengalir dan terus mengalir. Ya, macam mana kita dapat pahala seumpama air sungai yang mengalir yang tak pernah berhenti? Allah Ta'ala sebut, ya, orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, orang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita melancarkan program wakaf air. Ya, salah satu inisiatif di peringkat kementerian untuk memastikan supaya penduduk luar bandar, masyarakat orang asal, masyarakat yang terpinggir, yang jauh daripada sistem paip utama dapat bekalan air. Ya. Macam mana kita nak buat? Sebab kalau kita nak sambung daripada paip utama, kosnya sangat besar dan jaraknya pun sangat jauh, kadang-kadang 20-30 km ada satu perkampungan kecil. Apa yang kita buat ialah kita lancarkan program wakaf air bersama Yayasan Wakaf Malaysia. Program wakaf air ini, mekanisme kita buat ialah untuk mengenal pasti perkampungan yang kawasan-kawasan pedalaman bersama dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan kita akan pastikan pun dapat bekalan air. Mungkin kita boring situ, kita buat sistem penapisan, kita letakkan tangki air, mungkin tempat-tempat yang perlu pakai solar, kita pakai solar untuk pastikan pam kita berfungsi. Kemudian kita salirkan air tersebut ke rumah-rumah pengguna. Alhamdulillah, hingga sambutan sangat baik, dan kita harapkan kita sebahagian daripada mereka yang mewakafkan harta kita untuk program wakaf air kebangsaan. InsyaAllah boleh Google, ya, jumpa dengan Yayasan Wakaf Malaysia dan pergi pada wakaf air. Ya, mudah-mudahan kita mendapat pahala seumpama air sungai yang mengalir yang tidak putus-putus. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.